Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Cikgu Kamaruzaman ya. Cikgu Kamaruzaman. Okay, sekarang ni saya akan share screen berkenaan dengan saya punya program. Sekejap ya. Okay, cikgu dapat tengok saya punya screen? Dapat tengok saya punya screen Okay. Dapat. Okay, saya pelajar daripada Asia University. So ni adalah kod subjek MPU 3113 hubungan etnik. Peringkat ijazah saya dalam muda. So saya punya specialist, saya punya lecturer Miss Nur Fazilah. So saya ada 4 soalan cikgu. So soalan 1, 2, 3 dan 4. Okey, sekarang ni berkenaan dengan soalan 4. Kalau kita tengok anak-anak dia pada perenggan soalan yang ketiga. Okey, pada pandangan anda, adakah sistem pendidikan Malaysia berjaya mewujud hubungan perpaduan yang kukuh? Jadi saya akan menemu ramah cikgu daripada soalan 3 tu dan saya akan pecahkan kepada 4. So untuk permulaan saya nak tanya sendiri secara personally pada Cikgu Kamaruzaman, apakah pada pandangan cikgu, adakah sistem pendidikan Malaysia pada hari ini berjaya mewujudkan hubungan perpaduan yang kukuh? Jadi apa pandangan cikgu? Cikgu free untuk cakap apa saja, tak kisah cikgu. Okey, terima kasih Saudara Izam. Nama saya Cikgu Kamaruzaman bin Ismail. Saya bahasa Negeri Melaka dan mengajar di Sekolah Kebangsaan Bukit Cina. Walaupun nama sekolah tu Bukit Cina, tapi murid dia semua Melayu. Tak ada Cina juga? Nama Bukit Cina tapi sekolah dia murid 100% Melayu. 100%. Baik, jadi pada pandangan saya setelah mengajar lebih 30 lebih tahun dalam sistem pendidikan Malaysia ni, belum nampak lagi ada perpaduan kaum di sekolah lah, kecuali apabila mereka berada di sekolah menengah. Jadi asas perpaduan sebenarnya pada zaman kanak-kanak. Pada zaman kanak-kanak, pada waktu itu sepatutnya kita telah pun menanamkan sifat perpaduan lah, sebab kanak-kanak ni tu apabila mereka di mendengar, mereka dia dah pandai berfikir, dia dah pandai mengikut aliran kaum masing-masing lah. Jadi pada pandangan saya memang belum ada perpaduan di sekolah rendah. Di sekolah rendah perpaduan sebab sekolah-sekolah kita diasingkan mengikut bangsa. Iaitu SK sekolah kebangsaan. Kalau murid Cina dia ada SJK, SJKC, jenis SJKT untuk murid-murid bangsa India. Jadi mereka ni telah diasingkan semenjak berumur dari 7 tahun. Maknanya mereka dalam kelompok bangsa masing-masing. Dalam kelompok lah, orang India dengan orang India, orang Cina dengan orang Cina, dan orang Melayu dengan bangsa Melayunya. Jadi tak nampak perpaduan kaum di situ, kecuali SJKC dan SJKT ini dia belajar bahasa Melayu. Itu saja. Tapi hubungan dengan rakan Melayu, murid-murid Melayu tak ada. Tak ada lagi. Jadi saya tertarik sebenarnya dengan SJKC dan SJKT, tapi daripada awal permulaan tadi tu cikgu cakap sekolah kebangsaan Cina, sekolah kebangsaan Bukit Cina, mungkin adakah disebabkan cikgu mengajar totally budak keseluruhan Melayu, cikgu tak nampak benda tu, ataupun mungkin di sekolah-sekolah sebelum ni macam mana? Saya setuju dengan pendapat saudara Izam. Maknanya dia sebab saya mengajar di sekolah ke 100% Melayu, jadi kita tak nampak perpaduan. Tapi saya pernah mengajar di Methodist Girls School dulu. Di Methodist School kita ada campuran bangsa, India, Cina, Melayu. Itu saya nampak perpaduan berlaku. Sebab 3 kaum digabungkan dalam satu sekolah. Tapi itu sekolah ni lah, sekolah maknanya missionary, sekolah mubalik. Tapi SK, sekolah mubalik dia ada. Dia maknanya dia ada sebab yang uruskan tu ialah para mubalik Kristian. Jadi ada orang Melayu, orang Cina, India. Bagus saya mengajar di situ dulu sebab apabila sambutan raya, budak-budak Cina pun sambut sama sekali. Apabila sambut Cina, budak Melayu pun sambut, budak India pun sambut Tahun Baru Cina. Dan apabila Deepavali, budak Melayu, budak India pun dan Cina sambut sekali Deepavali. Okey cikgu. Seterusnya saya nak sekolah macam tu, maknanya sekolah yang dicampur adukkan. Campur aduk antara pelajar Melayu, India dan Cina lah. Jadi sejak dia kecil-kecil lagi. Sebab kecil-kecilnya dia seronok berkawan dengan bangsa asing dan perpaduan tu akan wujud awal-awal. Sebab dalam diri mereka dia dah kenal lah bangsa lain.
berbanding apa diasing-asingkan mengikut jenis sekolah lah. Oh, okey. Dan kajian ada cuba wujudkan sekolah wawasan, idea daripada Tun Mahathir kita. Tapi ditolak oleh inilah parti-parti MCA dan juga MIC. Mereka tak mau. Oh, dia tak nak. Mereka tak Dia nak asingkan wawasan. juga. Dia nak asingkan juga sebab sebabnya kerana bahasa ibunda mereka tu takut terjejas. Oh, okey. Jadi Cina nak murid Cina je kenal bahasa ibunda dia. India nak murid bahasa Tamil dia. Dia nak bahasa Tamil dia. Oh, okey, faham. Sekolah wawasan. Okey, cikgu. Soalan kedua saya, apakah peranan guru? Okey, saya nak tanya cikgu bukan sekarang berada di sekolah kebangsaan Bukit Cina. Saya nak pengalaman cikgu masa di sekolah Methodist tu. So, apakah peranan cikgu di sekolah bagi mengeratkan perpaduan antara kaum tu? Adakah cikgu buat satu program untuk mereka ke? Apa peranan cikgu rasa berjaya untuk kita eratkan budak-budak ni? Peranan yang sepatutnya guru-guru lakukan. Betul. Saya ada pengalaman mengajar di sekolah pelbagai bangsa. Tetapi sebabkan dasar kerajaan tu, maknanya kerajaan ni dia tak tetapkan satu program. Program untuk khas. Contohnya program ni untuk Melayu, Cina. Contohnya kita buat macam ni. Kita adakan satu kelas bahasa Mandarin. Contoh kan. Jadi budak Melayu belajar bahasa Mandarin. Kemudian kita ada satu kelas bahasa Tamil. Jadi budak ya pun boleh belajar bahasa Cina, Mandarin, budak Melayu. Bagus idea tu. Bagus. Bermakna kita yalah. Budak Cina pun boleh. Jadi kat sekolah ni dia ada belajar bahasa Melayu saja. Bahasa Melayu saja kan. Contoh di SK lah, sekolah kebangsaan bahasa Melayu. Kalau budak Cina masuk pun dia belajar bahasa Melayu, budak India masuk ke bahasa Melayu. Tapi apabila murid Melayu pergi ke SJKC, mereka akan dapat belajar bahasa Cina, bahasa Mandarin. Perpaduan tu sebenarnya kalau kita wujudkan kelas-kelas khas untuk murid-murid ni belajar bahasa-bahasa kaum yang lain, sekurang-kurangnya apabila mereka bertutur dalam bahasa Mandarin, budak Melayu faham. Ya, betul. Budak Melayu faham. Itu lebih baik. Lebih berbahasa dalam bangsa-bangsa lain. Jadi bermakna di sekolah kebangsaan perlunya diwujudkan satu kelas ataupun satu modul untuk belajar bahasa selain daripada bahasa Melayu lah, betul ya? Melayu. Sebab orang Melayu akan seronok dengan bahasa dia saja. Betul. Lepas tu bila ada budak Cina sendiri pun mungkin ada yang tak pandai membaca Mandarin. Jadi diorang pun Mandarin tu untuk belajar bahasa dan Melayu boleh datang, orang India pun boleh datang. Jadi kat situ gaul. Lagi kita adakan sukan. Kita ajak sekolah-sekolah lain, SJKT, SJKC bersama-sama datang ke SK, bertanding dan bersukan. Itu pun boleh kita jadikan satu perpaduan. Kemudian apabila SJKT mengadakan sukan, kita boleh hadir sebagai peserta untuk memeriah bagi sukan di sekolah SJKT, di sekolah SJKC. Jadi itu pun boleh membantu kita mengeratkan perpaduan. Sebab sebagai inilah jemput dia sebagai atlet jemputan ke acara sukan SJKT, SJKC. So sekarang ni adakah masalah apa yang cikgu cuba utarakan tu, adakah dia menjadi satu kekangan untuk kita bawa daripada SJKT ke SJKC untuk bawa ke yang macam sukan tadi lah? Ada kekangan, tapi dulu kerajaan ada wujudkan satu program dipanggil RIMUP, RIMUP, Rancangan Integrasi Perpaduan untuk Murid. R, rancangan, I, integrasi, P, M, murid untuk perpaduan. Rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Jadi, itu juga Kementerian Pendidikan atau Kementerian Pelajaran, berlakunya perpaduan. Apabila kita buat sambutan Hari Kemerdekaan, sekolah SJKC terlibat, SJKT terlibat, SK pun terlibat. Bila kita adakan sukan, SJKC pun datang ke sekolah SK. SJKT pun datang. Itu rancangan pun bagus. Kan integrasi untuk perpaduan. Tapi medium dia ialah sukan lah. Sukan. Yalah, kalau kita tengok sukan ni memang dia memupuk perpaduan, tak kira kan dalam negara ke ataupun luar negara. So cikgu rasa dalam sekarang ni masih ada lagi remote tu. Apa remote tu yang kita heran tu, dasar kerajaan ni apabila sesuatu dasar tu bagus, dia tak berterusan. Okey. Adakah disebabnya bertukarnya parti politik? Di situ tak ada nampak unsur parti politik. Mungkin program tu memerlukan perbelanjaan. Dana.
Jadi dana tu mungkin kekangan untuk kita remove lah. Jadi remove ni selalu saja dia wujud. Lepas tu hilang. Wah, mana Banyak tu? juga jadikan punya program yang dia hilang macam tu saja. Macam Walaupun tu saja. program dia Oh, banyak. okey okey. Okey, faham. Okey, cikgu. Soalan yang terakhir saya. Okey, dalam kalau kita nak berjaya, bermakna kita kena libatkan semua, termasuk ibu bapa. Jadi sejauh mana Betul. cikgu lihat penglibatan ibu bapa ni penting dalam mengeratkan? Adakah bila mereka di rumah, kalau contohnya Cina, mungkin ibu bapa perlu bercakap Melayu ke ataupun India dan sebagainya. So dalam peranan ibu bapa, sejauh mana pentingnya benda ni? Kalau pandangan saya, kalau sekolah di SJKC dan SJKT dan juga SK tak wujud. Tak wujud perpaduan ibu bapa datang membantu dalam sesuatu acara atau program. Mereka masih lagi dalam kelompok mereka. Maknanya kalau SJKT, ibu bapa Cina lah yang datang untuk membantu mereka memberikan program sukan ke, hari ucapan ke, hari guru ke. Kalau SJKT, ibu bapa orang India lah yang datang. Dan kalau SK, Melayu yang datang. Tak ada wujud. Tak Taruh je. wujud. Masa saya MDS, di MDS wujud. Sekolah yang macam tu, yang bukan SJKT, yang bukan SK, yang bukan SJKC. Dia ialah sekolah mubalik. Sekolah mubalik ni dia perpaduannya lebih nampak nyata. Sebab apa? Sebab dia dikendalikan oleh para mubalik Kristian, missionary Kristian. Jadi dia yakin hantar anak dia dekat sekolah mubalik. Orang India pun dia yakin hantar dekat sekolah mubalik ni. Pemimpin orang atas dia bukan orang Islam, bukan pemimpin Islam, jadi dia nak seronok, dia suka. Jadi masa kalau sekolah MTS ni yang mubalik kendalikan ni, memang perpaduan tu nampak. Dia orang yakin kalau yang SK 100% orang Islam, yang Melayu yang menjaga ataupun mengendalikan sekolah tu, mereka tak nak. Dia kalau di sekolah mubalik ni dia yakin walaupun bukan orang Islam, jadi bukan Islam lah. Maknanya kalau mubaliknya kita hantar, budak India boleh hantar, budak Cina boleh hantar, kat situ berlaku perpaduan. Dan ibu bapa masa kita tengok hari ucapan ke, hari guru ke, diorang pun datang bantu sebab anak mereka ada di situ. Ada di situ, ya betul. Okey cikgu, satu lagi last. Okey, saya juga sebagai ibu bapa, mungkin cikgu pun ada anak di sekolah. Cikgu setuju tak kalau saya seorang Melayu hantar anak di sekolah kebangsaan Cina ataupun Tamil, tapi masalahnya selepas habis sekolah kita bermakna kalau sekolah Cina ni kita kena berterusan dengan tuitionnya. Macam saya orang Melayu, saya tak pandai nak ajar. Jadi cikgu setuju tak bangsa lain hantar anak di sekolah Cina ataupun di sekolah Tamil? Ataupun kita kalau Melayu kita hantar ke Melayu, India hantar ke India. So cikgu rasa macam mana? Bagus ke tak bagus benda? Itu satu cadangan yang baik dan satu orang cakap keputusan yang baik kalau ibu bapa hantar anak-anak ke SJKC ataupun SJKT. SJKT. So pada pandangan cikgu benda tu bagus lah. Sangat baik, sangat baik. Dan tidak berlaku masalah katakan selepas sekolah murid tak dapat pergi sekolah agama, tak ada masalah. Sebab apabila ada murid-murid Melayu di SJKT dan juga SJKC, Kementerian Pendidikan akan hantar guru-guru agama kat sana. Okey. Ada murid Melayu di sekolah Cina, ada murid Melayu di sekolah kebangsaan Tamil, SJKT, KKM akan hantar guru agama, guru bahasa Melayu. Jadi tak ada masalah tentang agama. Mereka akan belajar sama JKAF di sekolah SK, begitu juga di SJKC dan juga SJKT. Guru agama akan dihantar. Dan bilang murid-murid kita di sekolah-sekolah Cina ni semakin bertambah sebenarnya. Semakin bertambah. Ada disiplin di SJKC lah sebenarnya. Murid-murid lebih akan ikut disiplin tu. Berbanding apabila mereka di SK, sebab sekolah tu sekolah orang Melayu, jadi tentang meja dia kurang disiplin. Apabila mereka berada di sekolah yang dikendalikan oleh bukan Melayu, SJKT, murid lebih berdisiplin, ikut ketegasan dekat sekolah SJKC ni lebih terselah lah. Jadi ramai ibu bapa yang hantar di SJKC. Tapi berbanding di SJKT kurang lah. SJKC lebih banyak orang Melayu hantar di sana. Dia akan dapat belajar bahasa Mandarin, kerja sekolah dia lebih banyak. Kurang komplain lah. Kalau kerja banyak pun mereka faham lah, ibu bapa faham.
Masalahnya pula apabila kita orang Melayu pergi ke SJKC, tapi orang-orang Cina dia tak nak pergi ke SK. Yalah Dia betul. Kalau ada pun bilangan dia kecil. sangat kecil. Sangat Kecuali kecil, pun betul. ada sangat kecil. Dan saya tengok yang ada pun sebab pelapi PKI. Budak PPKI betul. Yang sebab terpaksa lah mungkin sebab atas arahan kementerian atau PPD atau jabatan yang telah mengarahkan mereka pergi ke SK, mereka pergilah. Tapi kalau untuk kelas perdana biasa memang tak ada. Tak ada ya? Memang tak ada. Okey cikgu, sebelum kita berakhir, kesimpulan hubungan etnik ni bukan di sekolah, kita nak tengok kesimpulan hubungan etnik di Malaysia. So sebagai penutupnya, rumusan daripada cikgu sikit, kesimpulan keseluruhan penambahbaikan yang boleh kita buat. So mungkin ada sedikit pandangan dari cikgu. Saya pun dulu pernah bersekolah di sekolah menengah, sekolah rendah. Perpaduan pada ketika zaman saya dulu 80-an 90-an lebih kuat berbanding perpaduan pada zaman sekarang. Ini ada saya beri pandangan jujur lah, maknanya dia bukan dasar pelajaran saja. Tapi sebab parti-parti politik ni telah mencampur adukkan politik dalam kalangan masyarakat, jadi itu membuatkan perpaduan yang agak rapuh sikit berbanding dulu. Tak ada hal politik ni. Kita main bola sepak, kita pergi nonton wayang, kita pergi lebih lagi dengan adanya gadget sekarang ni lebih betul kan? Betul. Mengakibatkan kita berpisah. Kaum-kaum saya ikut dia punya aliran masing-masing. Sebab parti politik yang kebaikan dia, parti politik yang mencipta pula keburukan parti lain. Jadi perpaduan tu rapuh sekarang ni, rapuh. Kalau banding dulu lebih baik. Sebab kita tak sangat fikirkan politik. Kita fikirkan pada perpaduan tu. Bola sepak kita cuba tengok. Ada So Chin An, ada Santok Singh, ada James Wong. Zaman-zaman tu kan. Sekarang ni kita tengoklah berapa ramai orang Cina main bola sepak. Kan? Kalau bola keranjang Cina je kan. Lebih kurang macam tu lah. Ini macam satu permainan mereka. Padahal permainan tu untuk seluruh rakyat Malaysia. Faham. Jadi perpaduan ni kita kena wujudkan balik bermula daripada zaman kanak-kanak ni yang sekolah rendah ni. Sebab apabila mereka macam orang Cina duduk kat kampung, dia seronok. Macam ada kawan saya yang orang India, tapi dia biasa duduk dalam kampung Melayu, dia kata dia rindu keadaan macam tu. Campur orang Melayu, ada orang Cina dalam satu kampung. Mereka sangat bersatu padu. Sebab tak ada isu-isu politik, tak ada isu-isu kaum ni, kaum tu. Jadi dia tak fikir. Zaman sekarang ni kita dipecahkan, dan faktornya ialah kerana politik lah. Itu pandangan saya. Jadi dengan ada kuasa politik ni sebenarnya pun, kita patut adakan satu sekolah wawasan macam yang diilhamkan oleh Tun Mahathir. Tun Mahathir tu lah. Sekolah wawasan sebagai contoh. Sebagai pelopor, sebagai perintis. Inilah satu contoh sekolah di mana murid-murid semua bercampur, guru-guru pun dari pelbagai kaum, dan kita tengok satu contoh. Kita jangan takut. Sekolah ni akan mewujudkan bahasa bunda tertinggal, bahasa bunda ni tertinggal, tak payah. Kita wujudkan satu sekolah wawasan campur adukkan semua murid, semua guru. Itu bergaya. Itu hasil dia dulu. Hasil. Yang kita nak buat semua satu Malaysia. Sebuah saja dulu. Sebuah je dulu. Okey. Dulu jadikan perintis, jadikan contoh teladan. Bagaimana tengok berjaya atau tidak? InsyaAllah boleh berjaya. Saya rasa berkenaan dengan sekolah wawasan ni ramai yang tak tahu sebenarnya. Jadi idea dan video ni akan saya share dalam grup universiti saya dan tengok pandangan mereka sendiri, even di grup-grup Kementerian Pendidikan, kalau saya boleh, kalau cikgu bagi kebenaran, mungkin saya boleh utarakan benda ni balik untuk diwujudkan semula kan. Yalah macam Ibu Kamil Zaman cakap tadi, orang yang tidak mempunyai apa-apa kuasa. Maknanya rakyat menang pada tak ada kepentingan politik. Kepentingan ni kita nampak kepentingan Malaysia sebenarnya. Betul. Kita nak perpaduan tu wujudkan balik. Ya, wujudkan balik. Sebenarnya boleh. Dasar yang saya sebut tadi, kepentingan masing-masing membuatkan kita. Itu pandangan jujur saya lah. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pada petang ni kerana sudi meluangkan masa lebih kurang 30 minit. So alhamdulillah, so saya cuma nak tanya 2, 3, 4 soalan. Nampaknya cikgu telah hurai lebih sebenarnya.
Jadi benda ni saya minta kebenaran untuk saya upload di laman Sesawang Universiti, dan juga link ni akan saya share juga dengan cikgu, dan link ni sebenarnya adalah untuk MPU subjek saya 3113. So dalam untuk saya punya tugasan di universiti. Jadi saya mohon kebenaran daripada cikgu untuk saya gunakan video dan link ni untuk digunakan oleh pihak universiti. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga cikgu Kamal Zaman dan keluarga sihat walafiat, dan apa juga perkongsian cikgu hari ini amat saya hargai cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama.